Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar semua? Khabar baik. Okey, semua hadir ke hari ni? Semua hadir, cikgu. Okey, ingat jangan lupa jaga kebersihan, jaga kesihatan di musim-musim pandemik ini. Baik, hari ini kita masih lagi di bab 10 pada subtopik 10.5 iaitu kumpulan darah manusia. Okey, seperti biasa sebelum kita mulakan pengajaran, kita akan lihat dulu apakah hasil pembelajaran yang bakal kita dapat di akhir subtopik ini. Okey, yang pertama adalah memerihalkan kumpulan darah ABO. Yang kedua adalah membuat hubung kait antara kumpulan darah dengan pendermaan darah. Yang ketiga pula adalah menerangkan faktor rhesus. Dan yang keempat, menakul faktor rhesus yang tidak sepadan dengan kehamilan. Yang belakang tu dengar tak? Semua macam mengantuk je. Kita tengok video dululah. Nak tengok video tak? Nah. Okey, kita tengok dulu video. Nanti cikgu minta awak terangkan apakah yang dimaksudkan dengan video yang cikgu akan tayangkan ni. Boleh? You gotta be kidding me. She's tracked. Okay. I got it. Come on. I can't. The skin is too thick. I have to use both my hands to put pressure on the vein. You gotta do it. This look totally normal. We're gonna have to jam it in there. It's really thick skin. Ready? Okay. One, two. Kita tengok sampai situ je dulu, okey? Okey, sekarang cikgu nak wakil daripada kamu. Siapa yang boleh terangkan apa yang dia faham daripada video tadi? Okey, Syikin. Manusia sedang ambil darah dari dinosaur, cikgu. Okey, betul tu Syikin. Proses tersebut kita namakan sebagai proses pemindahan darah. Okey, sekarang cikgu nak minta kamu ikhlas. Boleh tak kamu ceritakan pada rakan kelas kamu apa yang kamu faham dengan proses pemindahan darah? Prosedur memindahkan darah atau komponen darah lain terus ke dalam saluran darah pesakit bagi menggantikan darah yang tumpah akibat pendarahan teruk. Betul tu ikhlas. Okey, sekarang cikgu nak tanya, ada tak siapa-siapa pernah menjalani proses pemindahan darah kat sini? Tiada, Tak pernah ya semua? Okey, sewaktu kamu semua di tingkatan 3, kamu pernah mempelajari kumpulan jenis darah manusia. Okey, ada siapa-siapa yang masih ingat berapakah jenis kumpulan darah manusia? 4, betul tu Faiz. Antaranya ialah A, B, B. Darah dan O, juga cikgu. O. Okey, bagus ya. Kamu semua masih ingat lagi pelajaran yang lepas ya. Okey, sekarang cikgu nak tanya Syikin. Okey, apakah komposisi darah? Kita dah belajar benda ni pada 10.2 pengajaran yang minggu lepas. Kamu ingat tak Syikin? Tak ingat lah, cikgu. Saya. Komposisi darah ialah gabungan plasma dan sel darah. Betul tu Faiz. Komposisi darah adalah plasma dan juga sel darah. Okey, sekarang kita nak tengok macam mana kumpulan darah manusia ni kita klasifikasikan kepada kumpulan A, kumpulan B, kumpulan AB dan juga kumpulan O. Perkara ini merujuk kepada antigen. Okey, apakah maksud antigen? Kita tengok kat depan ni. Antigen adalah zat yang berkebolehan merangsang imun dan bereaksi dengan antibodi. Okey, kita tengok kat sini, antigen tu dia berada di permukaan eritrosit sel darah merah. Okey, bagaimana pula dengan antibodi? Ada siapa-siapa yang tahu tak apakah maksud antibodi? Antibodi ialah protein yang dihasilkan oleh sel plasma darah akibat respon kepada spesifik antigen. Okey, betul tu Ikhlas.
Sekarang cikgu nak kamu tengok pada raja hadapan. Kita tengok pada kumpulan darah A. Apakah antigen yang hadir pada sel darah A? Antigen A. Kalau kumpulan darah B, Antigen betul tu B. Faiz, antigen B. Sekiranya kumpulan darah manusia tersebut mempunyai antigen B, secara automatically kumpulan darah mereka akan diklasifikasikan sebagai kumpulan darah B. Kita tengok kumpulan darah AB. Antigen A dan juga antigen B yang hadir di elektrosit kumpulan darah mereka. Okey, manakala kita tengok yang ujung sekali, kumpulan darah O. Ada ke antigen? Tiada cikgu, Tiada tiada. antigen. Okey, dari segi antibody pula, kita dah belajar pada subtopik lepas 10.2. Antibody berada dalam Plasma darah. plasma darah. Betul tu Syikin. Okey, sekarang kita berbalik pada jadual kat depan ni. Kita tengok kumpulan darah A. Dia mempunyai antibody anti-B. Ini bermaksud orang yang mempunyai kumpulan darah A, dia tidak akan boleh menerima kumpulan darah B. Okey? Sekarang kita tengok kumpulan darah AB. Ada antibody tak? Ya, betul. Kumpulan darah AB tidak mempunyai sebarang antibody. Ia bermaksud kumpulan darah AB ni boleh menerima darah daripada kumpulan darah A, kumpulan darah B dan juga kumpulan darah AB dan juga kumpulan darah O. Ini menjadikan kumpulan darah AB ni adalah kumpulan darah penerima universal. Dia boleh terima kumpulan darah yang datang daripada apa-apa jenis kumpulan darah sekalipun. Okey, sekarang kita tengok ujung sekali, kumpulan darah O. Kita tengok pada antibody tu. Apakah antibody yang ada? Antibody A dan juga antibody B. Apa yang kamu faham dengan keadaan ni? Faiz. Kumpulan darah O hanya menerima daripada kumpulan darah O saja cikgu. Diorang tak boleh bercampur dengan darah A. Okey, betul tu Faiz. Kumpulan darah O dia tidak boleh menerima sebarang kumpulan melainkan kumpulan O sahaja. Dia boleh terima kumpulan yang sama dengan dia sahaja. Okey? Okey, sekarang cikgu nak tanya, apakah yang akan berlaku sekiranya seseorang yang mempunyai kumpulan darah A menerima darah daripada seseorang yang mempunyai kumpulan darah B? Cikgu nak minta Faiz tolong jawab. Antibody anti-B akan menyerang kumpulan-kumpulan darah B yang diterima. Okey, betul tu Faiz. Antibody B yang berada dalam kumpulan darah A tadi, dia akan menyerang sel darah merah yang datang daripada kumpulan darah B, iaitu penderma tadi. Okey, sekarang kita tengok pada jadual hadapan ni. Cikgu bagi masa kamu 2 minit untuk kamu teliti dan faham betul-betul jadual ke hadapan, dan nanti cikgu nak minta wakil daripada kamu terangkan kepada rakan kelas lain apakah yang dimaksudkan dengan jadual di hadapan. Okey, dah habis 2 minit. Okey, cikgu nak minta Syikin terangkan kepada rakan kelas apa yang kamu faham dengan jadual di hadapan. Kumpulan darah A boleh derma kepada kumpulan darah A dan AB dan terima dari kumpulan darah A dan O. Kumpulan darah B boleh derma kepada kumpulan B dan AB boleh terima daripada kumpulan B dan O. Kumpulan darah AB pula boleh derma kepada satu kumpulan yang sama saja, iaitu kumpulan darah AB, dan boleh terima dari kesemua kumpulan darah A. Ini menjadikan kumpulan darah AB merupakan penerima universal. Akhir sekali, kumpulan darah O boleh derma kepada semua kumpulan darah, tetapi hanya boleh menerima dari kumpulan yang sama, iaitu kumpulan O sahaja. Okey, betul tu. Jelas, tepat dan padat. Sekarang beri tepukan kepada Syikin semua. Okey, sekarang kita lihat kepada faktor rhesus. Okey, faktor rhesus ialah antigen lain yang ada dalam sel darah manusia selain pada antigen A dan juga antigen B. Kita kenali sebagai antigen D. Okey, sekiranya seseorang mempunyai faktor rhesus ataupun antigen D, dia dikenali sebagai rhesus positif. Okey, apa pentingnya faktor rhesus ni? Faktor rhesus akan digunakan untuk menentukan kumpulan darah tersebut sama ada kumpulan darah A,
A positif ataupun A negatif, B positif ataupun B negatif, O positif ataupun O negatif. Okey, cikgu nak tanya, ada tak kat sini dia ada kumpulan darah A positif? Okey, kamu Farisha, kamu ada darah A positif? Okey, untuk berdasarkan pemahaman kamu, apakah antigen yang ada dalam sel darah merah kamu? Antigen A dan juga antigen D. Betul tu Farisha. Okey, yang lain faham tak pasal antigen dan juga faktor rhesus ni? Faham, cikgu. Okey, memandangkan kamu dah faham mengenai faktor rhesus, cikgu nak bagi gambaran situasi. Okey, Ali dan Alia merupakan adik-beradik. Ali mempunyai kumpulan darah A positif, manakala Alia mempunyai kumpulan darah A negatif. Okey, suatu hari Ali ditimpa kemalangan dan memerlukan pendermaan darah. Okey, cikgu nak tanya, dalam keadaan ni, adakah Alia yang berdarah A negatif boleh menderma kepada abangnya Ali yang berdarah A positif? Boleh. Tak boleh. Kita tengok banyak jawapan ya. Okey, jawapannya tak boleh. Sekarang kita akan tengok video yang membuat perkaitan antara faktor rhesus dan juga pendermaan darah. Okey, fokus ya semua. Baik, bagi orang yang ada darah A positif, maksudnya dia rhesus positif. Dia boleh derma kepada A positif dan AB positif. Kalau di darah A negatif, dia tak ada faktor rhesus, dia boleh derma kepada A positif, AB positif, A negatif dan juga AB negatif. Kalau B positif, dia boleh derma kepada B positif dan juga AB positif. Okey. Kalau kita ada darah B negatif, maksudnya dia ada antigen B sahaja, so dia boleh derma kepada B positif, AB positif, B negatif dan juga AB negatif. Kalau O positif, dia boleh derma kepada O positif, A positif, B positif dan juga AB positif. Kalau O negatif, dia boleh derma kepada semua. Itulah yang menamakan dia penderman universal sebab dia juga tak ada antigen D. Baik, untuk orang yang berdarah AB positif, dia ada 3 antigen. Antigen A, B dan antigen D. So dia boleh derma kepada AB positif sahaja. Kalau AB negatif, dia boleh derma kepada 2 iaitu AB positif dan juga AB negatif sebab dia tak ada antigen D. Itu saja. Faham tak semua? Okey, faham semua? Okey, sekarang kita lihat perkaitan faktor rhesus dan juga kehamilan. Okey, sekarang kita tengok gambar rajah kat depan ni. Kebiasaannya masalah akan timbul apabila seorang ibu RH negatif berkahwin dengan bapa yang RH-nya positif. Okey, apabila ibunya mengandung, fetus tersebut akan mempunyai kebarangkalian 50% mewarisi RH positif dan 50% lagi mewarisi RH negatif. Okey, let's say lah fetus tersebut mempunyai RH positif. So sekarang RH fetus tidak sama dengan si ibu. Okey, di akhir kehamilan ataupun ketika bersalin akan berlaku percampuran darah antara fetus dan darah ibu. Seperti yang kita dah belajar tadi, rhesus positif mempunyai antigen D, kan? Okey, apabila antigen D masuk ke dalam sistem peredaran darah ibu, sistem imun ibu akan menghasilkan antibody anti-D. Lepas tu, anti-D tu dia akan masuk balik dalam sistem peredaran darah fetus dan memusnahkan sel darah merah fetus tersebut. Okey, walau bagaimanapun, kepekatan antibody D tadi tu yang terhasil tidak mencukupi untuk memberi kesan kepada anak pertama. Tapi, antibody D tadi, dia akan tetap kekal berada dalam sistem peredaran darah ibu. Okey, masalah akan jadi lagi rumit apabila ibu mengandungkan anak yang kedua yang juga RH-nya positif. Maknanya dia mewarisi RH papa dia. Okey, antibody anti-D yang sedia ada dalam badan ibu tadi, dia akan masuk dalam plasenta dan memusnahkan sel darah fetus tersebut. Gejala ni kita panggil sebagai erythroblastosis fetalis. Jadi, apabila berlakunya gejala erythroblastosis fetalis ni, ada kemungkinan untuk fetus itu akan mati. Jadi, apakah tindakan yang patut dibuat untuk menyelamatkan fetus tersebut? Okey, soalan yang bagus Faiz. Okey, sekiranya situasi ni berlaku,
proses pemindahan darah dengan serta-merta akan berlaku. Darah fetus tu dia akan digantikan dengan RH negatif. So bila dia dah ganti, maknanya fetus dan ibu tu mempunyai rhesus yang sama, iaitu rhesus negatif. Okey, sekiranya fetus tersebut, fetus yang berlainan rhesus dengan ibunya tadi berjaya dilahirkan juga, bayi tu mungkin akan mengalami kecacatan akal ataupun anemia. Okey, anemia tu apa? Ada siapa tahu tak? Keadaan manusia yang kurang darah merah. Okey, betul tu Syikin. Tapi sekarang kita sudah ada rawatan kepada si ibu dengan menggunakan globulin anti-rhesus selepas kelahiran pertama untuk menghentikan pembentukan NTD. Okey, faham? Faham, cikgu. Okey, memandangkan kita semua dah habis subtopik 10.5, kita akan jawab kuis sikit. Kuis ni ada 10 soalan je, sekejap je, senang je. Kamu semua dah faham kan? Okey, kita jawab sama-sama, okey? Okey kelas, dah sedia ke kita nak mulakan kuis? Okey, kuis ni saya sebut nama, awak jawab, okey? Okey, kalau dah sedia kita dah mula-mula Okey, soalan pertama. Seseorang yang mempunyai antigen A di dalam darahnya mempunyai kumpulan darah. Okey, dia punya hint kat sini adalah antigen A. Okey, apa jawapan dia? Cikgu nak minta Faiz boleh jawab tak? Kumpulan darah A, cikgu. Kumpulan A. Betul ke? Nanti kita tengok jawapan dia. A, okey, betul Faiz. Okey, seterusnya kita tengok soalan penderma universal memiliki darah. Okey, hint dia adalah penderma dan gambar ni sangat membantu ya. Cikgu nak minta Suraya boleh tolong jawab tak? Penderma universal memiliki darah. Jawapan dia? Darah B. Darah B. Tengok betul-betul Suraya. Darah O ke cikgu? Ya, darah O. Okey, jangan tersilap tau Suraya. Okey, ni soalan yang ketiga. Darah RH positif penderma dan RH negatif penerima bercampur dan bertindak balas menghasilkan. Ni cikgu nak minta Syahira jawab. Okey, apa jawapan dia? RH positif penderma bercampur dengan RH negatif penerima. Dia akan hasilkan antibody. Antibody D cikgu. D. Okey, betul tu Syahira. Okey, seterusnya kita tengok soalan seterusnya. Okey, penerima universal memiliki darah. Okey, kita tengok gambar ni. Dia cakap penerima universal. Sekarang cikgu nak minta Aiman jawab. Soalan ni lebih kurang je dengan yang tadi. Jawapan dia adalah AB kau cikgu. AB. Okey, kita tengok jawapan Okey, betul Aiman. Jawapan dia AB. Okey, seterusnya kita tengok soalan dia. Malik mempunyai RH positif dan Suraya mempunyai RH negatif. Mereka berkahwin dan telah melahirkan seorang anak. Akan tetapi apabila mereka mengandung anak yang kedua, doktor memberitahu NTD dalam darah ibu akan merentasi plasenta dan memusnahkan darah merah fetus. Gejala penyakit ini dikenali sebagai... Cikgu nak minta Syafiq jawab. Boleh jawab tak Syafiq? Kita tengok option dia. Erythroblastosis fetalis ke, placenta previa ke, psoriasis ke, jaundice ke? Syafiq, yang mana? Placenta previa. Placenta previa? Betul ke Syafiq placenta previa? Ada erythroblastosis fetalis. Erythroblastosis fetalis. Kita baru je baca tadi kan yang ni. Okey, nanti cek balik ya Syafiq. Okey. Seterusnya soalan ni. Okey, seseorang yang mempunyai kedua-dua antigen A dan B di dalam darahnya mempunyai kumpulan darah. Dia ada dua antigen, antigen A dan juga antigen B. Cikgu nak minta Ikhlas, boleh jawab tak Ikhlas? Darah AB cikgu. Darah AB. Okey, kita tengok jawapan dia. Betul Ikhlas, jawapan dia AB. Okey, seterusnya soalan yang manakah bukan kumpulan darah manusia? Senang sangatlah ni. Okey, cikgu nak minta Alia boleh jawab tak? Senang ni. A ke B ke AB ke AA? Kumpulan AA. AA. Okey, betul Alia. Okey, seterusnya soalan lagilah senang. Manusia ada berapa kumpulan darah? Ada berapa, Nadira?
4. 4. Okey, betul 4. Okey, soalan ni dia bertanyakan jenis antibody yang terdapat dalam darah A. Antibody yang terdapat dalam darah A. Okey, apa jawapan dia? Cikgu nak minta Anis jawab, boleh tak Anis? Anti B, cikgu. Antibody B. Okey, nanti kita tengok. Betul, antibody anti-B. Okey, seterusnya. Soalan yang terakhir dah ni. Seseorang yang tiada sebarang antigen di dalam darahnya mempunyai kumpulan darah. Okey, dia tiada sebarang antigen. Cikgu nak minta Afrina, boleh jawab tak? Kumpulan darah O. Oh, betul ke? Betul ke kelas? Betul cikgu, betul. Mari kita tengok jawapan dia. Darah O. Okey, betul Afrina. Okey, sampai situ je kuis kita. Cikgu tengok semua dah menguasai subtopik 10.5 ni. Okey, ini menunjukkan awak semua dah memahami subtopik kita. Tepukan kepada diri sendiri. Sekarang cikgu nak minta wakil daripada kelas kamu untuk memberi kesimpulan mengenai subtopik kita pada hari ini. Cikgu nak minta Faiz, kamu boleh bagi tak? Okey, silakan Faiz. Kesimpulan yang dapat saya buat ialah berdasarkan kehadiran dan ketiadaan antibody dan antigen, darah dikelaskan ke dalam kumpulan yang berlainan. Jenis darah dibagi kepada 4 kumpulan iaitu A, B, AB dan O. Darah AB merupakan penerima universal manakala darah O merupakan penderma universal. Klasifikasi berdasarkan jenis antigen yang melekat pada permukaan eritrosit. Faktor rhesus pula merupakan antigen lain yang hadir di eritrosit sel darah merah. Sekiranya seseorang itu mempunyai antigen D, maka dia dikenal pasti sebagai rhesus positif. Percampuran darah rhesus positif dengan rhesus negatif akan menyebabkan berlakunya pengaglutinan darah. Faktor rhesus juga sering dikaitkan dengan kehamilan serta menyebabkan gejala erythroblastosis fetalis. Okey, kesimpulan yang ringkas dan padat daripada Faiz. Beri tepukan kepada Faiz. Okey, seperti biasa cikgu akan tinggalkan kamu dengan tugasan buat mind map mengenai subtopik kita hari ini. Nanti kamu hantar tugasan tu dekat Google Classroom kelas kita, okey? Okey, untuk topik seterusnya, cikgu nak kamu semua balik rumah baca dulu dekat buku teks dan nanti kita next class kita akan mulakan pengajaran yang baru. Terima kasih semua.